Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Ridu dalam rancangan Ridu Klang. Hari ini saya ingin membahaskan tentang topik yang berkenaan dengan video-video saya yang terdahulu, iaitu berkenaan dengan video saham. Okey, hari ini saya ingin membahaskan satu topik yang berkenaan dengan step pemilihan saham bagi individu yang baru di luar sana yang telah mencuburi dalam bidang saham tapi ingin mengetahui bagaimana untuk memilih konten-konten saham yang berpotensi tinggi. Okey, saya senaraikan dekat sini terdapat 4 caranya, tapi tuan-tuan dan kawan boleh mengetahui dengan lebih lanjut dengan mencari sendiri dengan Google ataupun di sumber-sumber yang lain. Okey, pertama sekali adalah individu ataupun kawan di luar sana perlulah membuat screening counter di app KLSE ataupun lain-lain apps. Ini dengan tujuan tuan-tuan boleh buka apps KLSE, tuan-tuan ataupun kawan boleh melihat manakah counter atau saham yang top gain ataupun yang berpotensi pada hari tersebut ataupun hari-hari yang sebelumnya. Seterusnya yang kedua adalah tuan-tuan hendaklah membuat pemilihan saham yang berpotensi dengan menilai saham tersebut dengan cara yang ketiga dan keempat, iaitu analisis taktikal, dan keempat adalah analisis fundamental. Yang ketiga, membuat analisis taktikal dengan mendalami catat ataupun graf saham tersebut, melihat pergerakan nilai saham tersebut melalui graf. Seterusnya membuat analisis fundamental dengan menganalisis penyata kedudukan kewangan. Bagi individu yang membuat pelaburan saham dengan jangka masa pendek, ingin meraup keuntungan secara harian ataupun mingguan, kebiasaannya individu tersebut menggunakan analisis taktikal dengan menggunakan graf pergerakan nilai saham. Okey, bagi individu yang ingin membuat pelaburan untuk jangka masa panjang dengan menggunakan analisis fundamental, iaitu membuat analisis terhadap penyata kedudukan kewangan syarikat tersebut. Okey, kebiasaannya individu yang ingin membuat pelaburan jangka masa panjang tersebut, individu tersebut ingin mencuburi saham yang memberi pulangan berbentuk dividen juga di samping dengan nilai saham yang meningkat. Okey, sebagai contoh, kawan kita luar sana Epizul yang membuat pelaburan saham jangka masa panjang dengan mengambil pendekatan analisis fundamental. Beliau perlulah membuat analisis penyata kedudukan kewangan sekurang-kurangnya 3 tahun ataupun 5 tahun. Okey, dengan melihat kategori jualan dan profit syarikat tersebut. Okey, selain itu juga Afizul perlu melihat berapa besarkah nilai dividen yang diberi dan berapa kerapkah dividen dibayar dalam masa 1 tahun. Okey, untuk individu yang ingin membuat jangka masa panjang ini, pelaburan untuk jangka masa panjang ini, sebagai contoh, Afizul tadi dia mempunyai wang sebanyak 1,000, dia buat pelaburan pada awal tahun. Okey, pada hujung tahun nilai saham tersebut melonjak menjadi RM2,000. Dengan bermodalkan sebanyak 1,000 pada awal tahun tersebut, Afizul telah menggandakan wang dia menjadi RM2,000. Namun begitu, untuk jangka masa panjang, Afizul menyimpan bagi tempoh 12 bulan. Afizul juga dapat dividen daripada keuntungan yang dibolehi oleh syarikat tersebut. Namun begitu, tidak semua syarikat memberi dividen ataupun memberi dividen yang tinggi. Okey, tuan-tuan perlulah memilih sendiri syarikat yang berpotensi untuk memberi dividen dan memilih dividen yang tinggi. Okey, di hujung video ini nanti saya akan memberi satu gambaran menggunakan app KLSE untuk mencari dividen lebih tinggi. Tuan-tuan ataupun kawan-kawan sana fokus kepada perkataan DY, iaitu dividen yield, untuk melihat berapakah dividen yang diberi dan adakah syarikat tersebut memberi dividen kepada
anda sekiranya anda membuat pelaburan. Okey, saya Ari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Ridu. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Bagi follower ataupun viewers yang baru boleh subscribe ke bawah. Okey, bye.